Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini Geografi tingkatan 1 kita akan melihat bab 8 penduduk Malaysia. Baik, dalam topik penduduk Malaysia ada topik 8.1 iaitu topik yang pertama, taburan penduduk di Malaysia. Mari kita saksikan apakah yang terdapat di dalam topik ini. Baiklah, seperti yang anda semua tahu, taburan penduduk di Malaysia secara definisinya ialah sebaran penduduk di sesuatu kawasan atau negara. Itulah yang kita panggil taburan penduduk. Senang cerita, macam inilah, di mana tempat kita tinggal, di manakah kawasan ataupun lokasi letaknya penduduk di Malaysia. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, anggaran jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2016 adalah seramai 31.7 juta orang. Ramai tak? Ramai. Jadi, taburan yang ramai ini adalah tidak sekata di seluruh Malaysia. Secara umumnya, terdapat kawasan penduduk padat, sederhana dan penduduk jarang. Baiklah, berdasarkan peta yang dipaparkan, kita lihat bagaimana kawasan yang bertanda merah ialah kawasan berpenduduk padat, yang mana kebanyakannya ialah kawasan bandar besar. Bermula dari utara di Bandar Kangar, Alor Setar, Georgetown, Ipoh sehinggalah ke Lembah Kelang seperti Kuala Lumpur, Shah Alam, Putrajaya, Seremban, Bandaraya Melaka dan Johor Bahru. Tidak ketinggalan juga bandar di Pantai Timur, Kota Baru, Kuala Terengganu dan Kuantan. Bagaimana pula di Malaysia Timur? Mari kita lihat beberapa kawasan berpenduduk padat yang berwarna merah seperti di Kota Kinabalu dan Kuching, selain beberapa kawasan lain. Baik, kawasan yang berwarna jingga ialah kawasan yang berpenduduk sederhana. Biasanya ia terletak di kawasan pinggir bandar atau di kawasan pekan-pekan kecil. Manakala kawasan yang berwarna kuning ialah kawasan yang berpenduduk padat, yang mana kebanyakannya terletak di bahagian tengah semenanjung Malaysia dan juga sebahagian besar pedalaman Sabah dan Sarawak. Baiklah, kawasan berpenduduk padat ialah kawasan yang mana penduduknya terlalu ramai, iaitu dengan purata 200 orang untuk setiap 1 kilometer persegi. Kawasan berpenduduk padat ini menjadi tumpuan penduduk kerana kawasannya yang rata dan subur serta sesuai dengan kepelbagaian kegiatan seperti pertanian, perindustrian, perniagaan dan perlombongan. Antara bandar utama yang berpenduduk padat ialah Shah Alam Selangor, Kuching Sarawak, Kota Baru Sabah dan lain-lain. Kawasan berpenduduk sederhana banyak tertumpu di kawasan-kawasan pertanian, pesisir pantai, bandar-bandar kecil dan juga pekan-pekan. Antara kawasan berpenduduk sederhana ialah Tumpat Kelantan, Felda di Dungun Terengganu dan Felda Tunku di Sabah, selain beberapa kawasan pekan kecil yang lain, termasuklah di bahagian Perlis seperti Arau dan Kuala Perlis. Kawasan berpenduduk
jarang pula tertumpu di kawasan berhutan tebal dan di kawasan tanah tinggi yang melibatkan kawasan pergunungan dan juga kawasan pedalaman. Antara kawasan berpenduduk jarang ialah Tasik Banding Perak, Kuala Tahan Pahang dan di Kapit Sarawak. Baiklah, apakah yang menyebabkan taburan penduduk di Malaysia berbeza-beza? Semuanya disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu. Taburan penduduk di Malaysia yang tidak sekata dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor-faktor secara langsung dan juga tidak langsung. Ia mempengaruhi perkembangan dan pembangunan bagi sesuatu kawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia merangkumi faktor fizikal, ekonomi, sosial dan dasar kerajaan atau governance. 4 faktor utama yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia ialah faktor fizikal, ekonomi, sosial dan dasar kerajaan. Dari segi faktor fizikal, kita melihat kepada 3 bentuk muka bumi yang utama iaitu tanah pamah, tanah tinggi, pinggir laut dan saliran. Di kawasan tanah pamah, penduduk lebih ramai dan menjadi tumpuan kerana terdapat banyak aktiviti ekonomi dan kawasan pertempatan. Sebagai contoh, kawasan dataran Kedah Perlis dan dataran Kelantan yang merupakan kawasan pertanian padi. Antara kawasan tanah pamah yang menjadi bandar seperti Seremban, Petaling Jaya dan Sibu. Di kawasan tanah tinggi, penduduk lebih kurang tertumpu di kawasan ini akibat darjah ketersampaian yang rendah selain kawasan yang tidak rata. Jadi, sukar untuk membina kediaman ataupun kawasan perniagaan. Di kawasan tanah tinggi, terdapat kawasan di banjaran seperti di tengah-tengah banjaran Titiwangsa seperti di Ulu Tembeling Pahang, banjaran Kapuas Hulu di Sarawak dan banjaran Tahan. Di kawasan pinggir laut dan saliran pula, penduduknya sederhana padat dan juga padat akibat pengaruh kegiatan ekonomi perikanan dan pertanian serta perlombongan. Kawasan pesisir pantai dan sungai menyediakan kemudahan perhubungan yang baik seperti di Besut, Terengganu, Sungai Rajang dan Sungai Kinabatangan di Sabah. Terdapat juga kawasan berpenduduk jarang, terutama di kawasan berpayar seperti sekitar Tasik Chini dan Tasik Bera di Pahang. Faktor yang kedua ialah faktor ekonomi yang melibatkan pertanian, perlombongan, perikanan dan perindustrian. Kegiatan pertanian padi di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan Delta Rajang menjadikan kawasan tersebut sebagai tumpuan penduduk. Kegiatan perlombongan petroleum dan gas asli di Kerteh dan Miri Sarawak pula boleh mempengaruhi penghijrahan penduduk dari luar untuk bekerja dan tinggal di kawasan tersebut. Kawasan perikanan juga menjadi tumpuan penduduk. Kawasan perikanan berpenduduk sederhana padat seperti di Sepurna Sabah, Tumpat Kelantan dan Kemaman Terengganu. Sektor perindustrian mampu menyediakan peluang pekerjaan yang menggalakkan penghijrahan penduduk. Sebagai contoh, pembukaan kawasan perindustrian dan perkilangan di Bayan Lepas Pulau Pinang, Batu Tiga Shah Alam, Batu Berendam Melaka, Nilai Negeri Sembilan, Kulim Kedah dan banyak lagi. Faktor yang seterusnya ialah faktor sosial dan infrastruktur serta pendidikan. Dari segi infrastruktur, kawasan yang mempunyai bekalan air yang baik, elektrik yang mencukupi, kemudahan telekomunikasi seperti capaian internet dan juga talian telefon, serta kemudahan pengangkutan pastinya menjadi keutamaan penduduk. Di kawasan pedalaman pula yang berpenduduk jarang akan dipengaruhi oleh kemudahan infrastruktur dan sosial yang kurang lengkap.
Dari segi pendidikan, kawasan yang mempunyai kemudahan pendidikan seperti pusat pengajian tinggi menjadi pilihan sama ada pelajar, pensyarah, staf dan sebagainya untuk bekerja di kawasan tersebut dan sekaligus meluaskan kegiatan ekonomi dan juga pertempatan di kawasan tersebut. Sebagai contoh, Bandar Tanjung Malim yang berkembang akibat adanya Universiti Pendidikan Sultan Idris, Bandar Skudai di Johor, Bandar Baru Bangi yang mempunyai Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagaimana pula dengan Perlis? Pasti ada kawasan yang membangun akibat daripada faktor pendidikan ini. Faktor yang seterusnya ialah dasar kerajaan atau governance. Melihat kepada 3 faktor utama iaitu pembukaan bandar baru, pewartaan hutan simpan dan taman negara dan tanah rancangan. Pembukaan bandar baru dapat menarik lebih banyak penduduk berhijrah di kawasan tersebut. Perpindahan pusat pentadbiran persekutuan misalnya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya menyebabkan kawasan tersebut yang dahulunya merupakan kawasan hutan dan ladang getah serta kelapa sawit kini mempunyai penduduk yang padat kerana mempunyai peluang pekerjaan, kawasan pertempatan, kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Langkah kerajaan mewartakan hutan simpan sebagai dan taman negara demi kelestarian alam sekitar menjadikan kawasan tersebut berpenduduk jarang. Kenapa? Akibat daripada pewartaan hutan simpan dan taman negara, kawasan itu dijaga dan dipelihara oleh agensi kerajaan. Maka tidak sewenang-wenangnya kawasan hutan tersebut boleh dimajukan, ditebang atau diteroka. Sebagai contoh, Taman Negara Pahang, Taman Negara Pulau Pinang dan hutan simpan Royal Belum Perak. Manakala tanah rancangan melibatkan beberapa agensi seperti Felda yang menjalankan aktiviti pembukaan kawasan pertanian. Hal ini menyebabkan kawasan-kawasan yang diteroka dan dibuka oleh Felda menarik minat penduduk dari luar untuk datang ke kawasan baharu dan bekerja serta tinggal di kawasan tersebut. Ini menyebabkan kawasan-kawasan baru ini berpenduduk sederhana padat. Sebagai contoh, di kawasan Felda Kampung Sertik Pahang, Felda Sahabat dan banyak lagi. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, satu soalan daripada saya. Perhatikan dan nilaikan penduduk di kawasan negeri anda. Kemudian, senaraikan sekurang-kurangnya satu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk akibat faktor pendidikan. Nyatakan contoh pusat pendidikan tersebut serta bandarnya. Ingat, jangan lupa, sekian sahaja kelas kita hari ini. Jumpa lagi. Goodbye.